Hai, Assalamualaikum. KK di sini. Okey, untuk kek Kak Kuih hari ini versi nak kata PKPB pun tak juga, sebab KK pun dah lama tak muncul kan. Jadi versi kalau hari-hari yang KK ada ke lapangan, so KK akan buat konten lah. So untuk hari ini KK akan buat sesuatu yang ringkas, untuk sarapan pagi boleh, untuk minum petang boleh. Kita akan buat waffle. Okey, waffle versi dekat rumah ni lah, yang simple dan mudah, yang mana kita boleh gunakan sebagai menu sarapan pagi. Kita boleh tukarkan dia menjadi sandwich waffle. Kita boleh topping dengan telur ke, tuna ke, ataupun sardin ke, apa something yang pedas pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau kita suka intian manis pun kita boleh buat juga. Caranya pun sangat mudah dan ringkas. Yang ini waffle yang biasa lah. Okey, kalau korang nak yang Belgian ke, yang gebu-gebu tebal gedabak tu, okey, yang itu ada resepi dia yang lain. Tapi yang ini yang sangat ringkas lah. Jadi kalau korang nak try, korang boleh try resepi ni. Okey, pun sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kek Kak Kuih. Kak Kuih punya subscriber pun dah mencecah 22,000. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan korang semua. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, mula-mula kita akan masukkan dalam adunan kita ni. Okey, bahan yang mudah saja. Okey, mula-mula kita akan masukkan ini satu cawan tepung kek atau tepung super fine. Kalau tak ada, korang boleh letak tepung gandum tambah soda dan penaik lah. Okey, ini satu cawan saja. Okey, pastikan cawan yang korang guna untuk sukat cecair dan juga tepung adalah cawan yang saiz dia sama. Okey, sebab kita tak nak nanti dia macam kita punya kandungan bahan tu macam tak seimbang lah kan. Okey, selepas itu kita perlukan satu cawan air. Okay, cawan air ni kita pakai cawan yang sama juga. Lepas tu yang ni saya tak nak pakai blender ataupun tak nak pakai apa-apa mesin. Okey, tak nak pakai mixer pun. Jadi untuk kalau kita nak pakai whisk, okey, kita pastikan kita tuang air sedikit-sedikit sebab kita nak tepung tu sebati. Jadi nanti tepung tu tak adalah berketul, tak perlulah kita nak tapis-tapis dia. Okey, kalau kita terus tuang air sebanyak-banyaknya dengan tepung terus, nanti dia akan mudah berketul tepung kita. Okey, so kita tuang sikit-sikit. Lepas tu kita kacau sebati lah pakai whisk. Okey, kalau korang tak nak pakai cara yang kalau itu kan cara ni adalah cara untuk saya yang malas nak basuh bekas lain. Okey, memang dia lambat sikit, tapi adunan kita tu dia akan lebih licin lah. Okey, tengok yang ni saya akan whisk dia, nak bagi pecah ketul-ketulan tepung tu. Nanti selepas tu saya akan tambah lagi baki air. Tepung pun dah sebati, dia dah tak ada ketulan. Kita masukkan baki air lagi. Nampak kan dia lebih licin tepung dia, tak payah nak blender. Seterusnya kita akan masukkan sedikit garam. Okey, agak-agak macam setengah sudu teh lah. Okey, lepas tu satu biji kuning telur. Satu sudu makan tepung jagung.
Okey, tadi tepung jagung tu sebenarnya saya dah campurkan dengan serbuk penaik sekali. Okey, saya letak 1 sudu teh serbuk penaik. Saya lupa nak bagi tahu, maaflah ya. Sebab saya nak jimatkan bekas. Ini kita dah campurkan. Okey, lepas tu kita jangan lupa kita punya 1 sudu makan margarin yang dicairkan. Okey, letak 1 sudu makan je. Tadi saya tercairkan lebih. Okey, dah siap yang ni, kita ketepikan. Lepas tu kita akan uruskan bahagian putih telur dia. Okey, macam biasa, maaflah dekat rumah saya ni ada anak kucing. Jadi time-time ni diorang nak susu, diorang bising lah. Okey, yang ni kita ketepikan. Okey, ni adunan putih telur. Putih telur ni kita kena pukul. Okey, bagi dia kembang sikit. Okey, saya kalau ikutkan dia tak banyak, saya pakai whisper lah. Okey, putih telur ni korang campurkan dengan 2 sudu makan gula. Okey, maaflah dia bekas dia kecil. Okey, biasalah saya kedekut bekas kan. Okey, jadi dia susah nak letak sangat pula. Okey, 2 sudu makan gula. Okey, yang ni saya punya pakai sudu kecil pula dalam ni. Jadi saya kena pakai lebih kurang 4 sudu teh lah. Okey, tapi sukatan sebenarnya adalah 2 sudu makan gula lah. Lepas tu kita pukul je lah. Kalau korang nak cepat, korang pakai mixer lah. Okey, kita pukul dulu. Okey, yang tadi kita dah pukul, kita tuangkan dalam ni. Okay. Tuang sebati. Kalau ikutkan dia nak kembang lah. Tapi apa yang saya buat sebelum ni tak berapa kembang pun still jadi. Dan kalau korang nak mudah, korang nak blender semua sekali masuk dalam blender pun tak ada masalah. Yang ni cara saya tunjukkan kalau kita tak nak pakai blender dan kita nak adunan kita menjadi halus lah. Okey, tak nak ada ketelan. Okey, seterusnya kita boleh panaskan kita punya waffle maker dan kita boleh mula buat lah. Okey, yang saya pakai mini waffle maker. Nak pakai dia senang je. Okey, ini memang comel lah. Okey, dia punya ni kalau kita nak tahu dia dah panas ke belum, bila kita dah onkan dia, mula-mula lampu dia akan bercahaya. Okey, bila lampu dia bercahaya tu bermaksudnya dia tengah proses pemanasan. Dan bila lampu dia dah mati ni bermaksud dia dah boleh diguna. Okey, benda ni non-stick. Jadi korang ada pilihan lah, sama ada korang nak sapu dengan margarine boleh, korang tak nak sapu pun tak ada masalah. Okey, ni ada je jual online banyak kan. Yang ni saya dapat daripada saya punya bos tempat saya buat FB live. Sebab diorang hari tu ada promote benda ni. And then bila saya nak beli, bos saya belanja satu untuk saya. Okey, kita dah panas. Kita masukkan adunan waffle ni. Kita tuang je. Okey, tolong abaikan suara mak kucing tu. Okey, tengok adunan dia. Buat keliling. Kita ratakan sikit lah. Kita tak nak bagi dia berlubang-lubang kan. Okey dah. Lepas tu kita tutup je. Tutup. Okey, bila kita tutup nampak tak dia ada cahaya hijau ni hidup balik. Okey, bila cahaya hijau ni hidup maksudnya dia kira dalam proses pemasakan dia lah. Okey, jadi kita biarkan dia je. Kadang ada orang pakai barang beli-beli online, orang tak tahu nak gunakan. So hari ni saya buat breakfast sambil saya tunjuk sekali lah macam mana nak guna benda-benda ni. Okey. Okey, lampu dia dah mati, bermaksud dia dah masak. Okey, dia masak dia tak terlalu gelap, tapi kalau korang nak dia lebih garing, korang tutup lagi, bagi lama sikit dia akan lebih garing. Okey. Okey. Ini dah garing seperti mana kegaringan yang saya nak. Boleh tengok. Oh, dia panas. Okey, waffle ni dah siap. Kita ketepikan. Kita akan buat waffle yang lain. Okey, saya akan buat waffle sandwich dan juga waffle yang macam biasa kita beli dekat kedai lah, yang makan dengan coklat ke, strawberry ke, blueberry ke apa kan. Okey, kita akan buat 2 versi lah. Okey, nak makan dengan madu pun boleh. Okey, dia jadi macam kita boleh buat dia ganti sandwich ataupun pancake lah. Biasalah tengah-tengah anak cuti sekolah ni kan, kadang kita kena macam kreatif sikit. Walaupun anak-anak saya dah besar, tapi diorang still suka makan something yang menarik. Okay,
So benda ni juga kira macam pelbagaikan kita punya menu. Okey, tengok bila kita letak dia secara automatik dia akan on. Okey. Nanti dia dah masak dia off, tapi bila dia off tu dia punya warna agak kepirangan. Kalau kita nak bagi dia lebih garing, okey, kita biarkan dia lama sikit sampai dia garing lah. Ni waffle kedua saya. Okey, ini waffle, ni memang waffle biasalah, tak terlalu tebal. Kalau korang nak buat yang lebih tebal, korang boleh buat Belgian waffle. Yang tu memang lebih tebal lah. Okey. So, yang ni saya akan letak ke tepi. Saya akan buat sampai beberapa keping. Lepas tu kita akan letak topping. Okey. Okay, tadi kan saya cakap saya nak buat sandwich waffle. Okey, untuk breakfast. So, saya nak tunjuk, kita juga kalau nak bagi lebih menarik untuk tarik perhatian anak-anak kita, kita boleh bakarkan chicken slice ataupun kita boleh letak buat telur juga. Kita nak buat telur dalam bentuk waffle pun boleh juga. Okey, tengok. Macam ni saya selalu buat yang bentuk macam ni. So nanti dia akan lebih cantik lah. So kat sini kita ratakan dulu yang tak kena tu. Okay. Okay, yang ni sebenarnya korang boleh je suruh anak korang buat sendiri, tak ada masalah pun. Okay, kita tutupkan dia. Tengok. Cantik kan telur korang bakar dalam ni. Okay, tak payah nak panas-panas minyak tu. Telur ni jadi bercorak-corak macam ni. So kita boleh buat sandwich waffle. Okey, tadi ni waffle kita. Okey, korang bolehlah letakkan telur. Korang nak letak tuna ke, nak letak apa? Sayur-sayur ke apa kan untuk korang punya sandwich waffle. Dah jadi sandwich waffle. Okey, ni boleh menarik perhatian anak-anak korang untuk breakfast. Okey. Okey, sementara kita nak tunggu waffle kita yang lain siap. Yang dah siap ni kita boleh toppingkan lah. Okey, kalau kita nak coklat, letak strawberry, blueberry, apa-apa yang kita suka. Okey, tak ada masalah. Yang ni saya letak coklat je. Okey, ini untuk breakfast pun sesuai lah. Okey, so kita kapitkan dua. Tak nampak pula. Okey, kita kapitkan dua lah. Kalau yang untuk sandwich breakfast yang telur tu tadi kan. Okey, ni waffle dia, lepas tu telur dia. Okey, yang ni versi cheap sikit. Okey, mayonis pun pakai pack kecil. Sos pun kita pakai sos free. Okey, tak kisahlah korang nak letak topping apa pun. Korang nak letak sayur ke apa, nak bagi dia ni kan. Bubur je. Okey, saya ni ibu yang bajet. Bajet ke kedekut tak tahulah kan. Bubur je lah. Okay, kebetulan sos ni ada lebih banyak, jadi kita pakailah sos free kan. Okey, dah. So kita tutupkan dengan satu lagi dia punya lapisan. So dah dapat. Okey, ini untuk sandwich waffle. Okey, bolehlah nak pakai untuk breakfast ke, untuk minum petang ke. Okey, so kita akan buat lagi beberapa keping. Tak sangka kan kita boleh buat waffle sendiri kat rumah. Yang penting kalau kita ada dia punya peralatan. Okey, peralatan dia ni, dia punya mesin ni kita boleh beli online. Kalau yang macam keke ni, keke beli daripada tempat keke buat live. Okey, sebab diorang hari tu ada promote waffle maker ni. So keke grab satu and bos dah bagi dekat keke lah. Okey, so bos belanja keke waffle maker ni. Kalau tak pun korang boleh beli saja online dekat banyaklah ada seller online yang jual. Shopee pun ada, Lazada pun ada kan. So korang boleh beli. Tak pun kat kedai pun ada jugalah. So mana-mana lah asal jadi bentuk waffle. Okay, so ini hasilnya. Yang ni sandwich waffle. Keke pakai telur, mayonis dan juga sos sahaja. Yang ni keke pakai coklat. Dan kalau korang suka letak sardin ke apa macam keke cakap tadi pun boleh, tak ada masalah. Okay, ikut selera kita. Okay, ni. Ni tadi keke lama sangat nak shoot, jadi sampai dia dah lembik dah. Kalau dia baru bakar, keke lagi suka sebab dia ada crunchy-crunchy. Okay, dia rangup lagi. Nampak? Ini kita pakai milk chocolate je.
Okay lah, buat breakfast ringkas yang mudah, menarik perhatian untuk anak-anak lah. So kadang budak-budak ni kan dia nak makan macam memilih sangat. Okay, jadi kadang kita buat makanan yang biasa tapi kita buat dia berbentuk lain, jadi lebih menarik perhatian diorang lah. Okay, okay untuk hari ini. Terima kasih sebab korang dah sudi menonton dari mula sampai habis. Okay, Assalamualaikum. Bye.